sebab TikTok ni kan, dia punya downloaded user dia almost dah dekat 2 billion kan. So ramai orang guna TikTok and I think this is the best platform for me to start dakwah dekat sini lah. Sebab masalah umat terlalu teruk sangat. Jadi mulut kita akan ditutup dan tangan kita, kaki kita yang akan bersuara untuk kita. Jadi kalau kita rasa benda yang kita buat ni, no matter doing content ke apa ke, buat untuk bukan kerana Allah, jadi kita akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Baik, Nas, sekarang ni saya kita tengok media sosial ni dah jadi satu platform dakwah. Itu benda baru. Dah jadi trend lah. Yes. Sekarang ni kan. Jadi Nas, pagi ni kita bersama dengan orang yang sangat aktif berdakwah di media sosial dia. That's good. Fadilatun Nisa. Okay. Nisa. Assalamualaikum. Okey Nisa, nak tanya dulu, apa yang buat keputusan untuk gunakan social media ni sebagai medium dakwah Nisa sendiri? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok kan, hari ni sebab saya sebenarnya ada banyak program sukarelawan dan coaching sekolah ke sekolah lah. So memang banyak terima daripada student-student ni macam share macam masalah remaja dalam kalangan dia orang. Macam ada yang kawan dia minta gambar bogel lah pula, and that is happening inside of school student. So saya rasa sebab TikTok ni kan, dia punya downloaded user dia almost dah dekat 2 billion kan. So ramai orang guna TikTok and I think this is the best platform for me to start dakwah dekat sini lah. Sebab masalah umat terlalu teruk sangat. Ya, betul. Oh, tu yang dia cari TikTok ni. Dulu aku mula-mula tengok TikTok, aku mengecam, apa benda lah orang juga. Tapi ada orang macam Nisa ni, dia gunakan TikTok untuk buat something yang sebenarnya boleh guna ke arah kebaikan. Platform tu tak salah. Betul. Kan? Yang salah ni kita cara guna ni kan. Sama macam FB juga dengan IG semua kan. Kalau kita salah guna, salah juga. Kan, kita salah share, salah lah jadinya kan. So Nisa, masa mula-mula masuk TikTok, buat dakwah dekat TikTok, ada tak orang kecam? Sebab yalah, orang selalu guna TikTok ni macam saya cakap tadi tu, joget apa semua. Permulaan tu ada tak? Macam kata tak payahlah nak dakwah kat sini kot. Adalah, ada je orang cakap kan, buat baik ni senyap je, lepas tu tak payah tunjuk dan sebagainya. Tapi saya rasa hadis yang mencegah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kan. Masa melihat kemungkaran, taklah dia mencegah dengan tangan. Sangat jelas lah bahawasanya kita ni kena proaktif kalau kita nampak kemaksiatan ataupun kemungkaran. Jadi awal-awal tu saya rasa macam kita buat je lah. Sebab stigma untuk proaktif mencegah kemungkaran ni tak begitu orang kata biasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Mesti akan orang kecam lah apalah. So kita start je dulu, bagi awareness gitu. Anda ada edit dengan muziknya? Kena. Edit sendiri ke Nisa? Video-video ni semua? Edit sendiri. Bayar di sini lah. Mesti dengar banyak kali kan? Dengar banyak kali muzik dengan nak sedap. Balance suara. Mesti ambil masa sikit lah. Tak apalah. Jadi video tu berkualiti. Betul. Sebab orang nak tengok tu sampai bila-bila benda tu sampai kan? InsyaAllah. Baguslah Nisa. Mungkin Nisa, ada tak dalam awak buat video-video dakwah ni, ada tak orang macam pandang rendah kat awak? Dia budak ni umur baru 22 dah nasihat orang. Orang selalu ada tak? Mesti ada. Okay. So far ada kan, nak kata kecaman yang terima tu of course lah ada. Orang cakap macam masih lagi baru lah, and then bukan daripada background agama sebab saya background engineering. Tapi sebenarnya kalau kita tengok di zaman Rasulullah dulu, macam mana Rasulullah mentarbiah para sahabat ni, at the age of 18 years old, umur 18, Rasulullah dah minta, dah train Usama bin Zaid ni untuk menjadi panglima perang. Jadi bila saya banyak baca sirah, so saya rasa macam tak ada masalah pula kalau kita nak start berdakwah ni pada umur berapa pun. Kita kena buat benda ni jadi culture dalam kalangan rakyat Malaysia. Even masa zaman Rasulullah dulu pun ada je budak-budak umur 10 tahun pergi berperang dan sebagainya. Jadi benda tu tak mustahil untuk orang muda buat. Itu satu explanation yang sangat mantap dia sebenarnya. Pasal kalau kita ingat pesan Nabi yang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kan salah satunya waktu muda sebelum tu lah. Macam Nisa cakap tadi lah. Memang orang ada yang kecam, tapi
why not dia gunakan masa muda dia untuk benda yang bermanfaat. Tak nak tunggu tua baru nak. Betul. Macam ni kan. Dan satu lagi kan, kalau macam Nisa kata, Nisa background engineering kan. Tapi tak semestinya orang yang engineering ke apa ke, dia tak ada agama dalam diri kan. Betul. Kadang-kadang dia orang punya pemikiran nak kena orang yang buat ni kena belajar agama. Kan? Mesti nak kena pakai kupiah, kan? janggut mesti nak macam gini kan. Tak semestinya. Tak semestinya lah. Tengok anda, muka bersih je, tak ada janggut pun. Tapi dahsyat dia, hadis dia hafal 8,000. Alhamdulillah. Idola kita. Tapi Nisa pernah tak bagi talk dekat depan orang ramai? Kan, yelah kadang-kadang kita tengok background yang duk dengar ceramah kita ni orang yang lebih tua daripada kita. Apa perasaan masa tu first time? Masa bagi tu memang gugup lah, sebab saya sebenarnya memang ada macam dah banyak kali bagi talk dekat sekolah-sekolah sebanyak MRSM, SBP, tapi bila every time bagi talk tu memang akan gemurung, geletar tu memang akan ada lah. Tapi masa bagi talk tu memang lupa semua benda, rasa macam kita dia yang paling pandai cakap. Lepas habis talk lah. Okay, Nisa. Okay, saya. Nak minta Nisa komen sikit lah Nisa. Sekarang ni ramai yang gunakan platform media sosial ni, dia sengaja nak cari konten-konten. Okey, contoh lah dia menggunakan agama tau. Okey, untuk tarik followers lah, nak tunjuk yang dia baik, dia hebat dalam agama kan. Tapi dia sendiri sebenarnya pun tak buat pun apa yang dia wawarkan tu. So orang akan kecam dia. Kan. So, apa pendapat awak ada orang yang macam ni? Dia kata tak ada sensitivity lah macam tu. Okay. So first of all, tak kisahlah kita nak buat apa benda pun dalam dunia ni kan, kita kena fikir kita nak buat benda ni untuk siapa. Sebab ada orang dia mungkin mengejar pangkat, mengejar nama, mengejar kepopularitan. But then, at the end of the day, kita akan dipersoal di akhirat. Kalau kita tengok dalam surah Yasin sendiri, surah ke-36 ayat ke-65, Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi mulut kita akan ditutup dan tangan kita, kaki kita yang akan bersuara untuk kita. Jadi kalau kita rasa benda yang kita buat ni, no matter doing content ke apa ke, buat untuk bukan kerana Allah, jadi kita akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. So go back to the real meaning of doing content. Bagi saya sebenarnya buat TikTok ni sebenarnya bagi saya amalan yang besar lah. Sebab setiap followers ni kita akan dipersoalkan dekat akhirat. Kita bagi influence apa dekat dia orang. So kalau kita tunjuk benda yang bukan-bukan, tunjukkan kemewahan dan tunjuk benda-benda yang kita tak practicing just for the sake of showing off in the public. So yes, for the sake of content. Sebab benda ni macam grey area tau. Macam orang nak buat baik, betul. Kebaikan ni kena dikongsikan, disebarkan. Kalau tak, kejahatan yang akan orang kata yes. But then kalau dia niat yang ikhlas, dia akan just buat for the sake of content. Benda tu memang akan mungkin meraih views ke, meraih likes ke apa ke, but then benda tu tak berkat lah kita kata. Tak best lah buat benda tu. So jadi dia macam golongan muflis ni lah Nisa. Muflis kat akhirat tu. Muflis dekat akhirat akan dipersoalkan. Seram dengar kan. Seram kan. Dia buat konten apa pun, dia kena check balik lah sebenarnya apa niat dia, apa tujuan hidup dia. Nak raih. Sebaik-baiknya tujuan kita ni buat untuk apa? Untuk siapa? Sebaik-baiknya lah. Untuk siapa ni, Zak? Kalau kita buat, sebenarnya kita buat apa pun untuk Allah lah sebenarnya. Itu je, betul. Niat apa pun bukan Allah. Itu je sebenarnya. Betul lah. Aku suka dengan ayat Quran yang dikongsikan oleh Yasin ni Nisa tadi kan. Yasin ayat berapa tadi? 36 ayat 65. Ya, saya ada buat lagu, tajuk dia Saksi. Nisa kalau ada masa cuba dengar lagu tu. Daripada ayat banyak kali. Tangan berkata apa dilakunya, kaki bicara kemana yang melangkah. Nak dengar lebih, dengar. Saksi Saksi. Okay. Baik, Nisa, itulah kalau boleh nak minta Nisa nasihat sikit untuk mungkin kawan-kawan kita dekat luar tu tengah mengalami masalah atau berdepan dengan orang yang suka merungut dengan apa yang mereka ada. Macam mana tu?
bagi nasihat sikit je. Macam tak link je soalan tadi ni. Aku ikut sini, ikut apa? Soalan. Kadang-kadang dia orang tak puas hati. Maksudnya orang yang tak pernah bersyukur kan. Bagi nasihat sikit. Orang cakap apa? Okay, kalau kita tengok, di zaman Rasulullah, banyak je sahabat-sahabat yang buta, yang ada, yang bukan kaya pun, tapi bagaimana dia orang ni bersyukur dengan apa yang ada dan nak berbuat lebih. Semata-mata untuk raih keredaan Allah. Jadi bagi saya, dalam dunia ni kita kena belajar bersyukur, sebab hari ni kita mungkin rasa kita orang yang paling susah, tapi kalau kita keluar dekat masyarakat, dan saya selalu turun padang bagi bantuan sukarelawan dan sebagainya, saya memang nampak ada orang, kalau saya rasa saya tak makan hari ni lagi kan, ada orang yang sebenarnya tak makan dah 2 hari dah. Dan bila saya pergi ada satu rumah yang mak dia cakap, makcik terpaksa pergi ke tong sampah cari makanan, kalau ada roti yang dah expired tapi elok, dia akan bagi anak dia makan. So I was thinking like, mak saya tak pernah pun bagi saya makan macam tu. Maksudnya sepanjang saya hidup, setiap hari insyaAllah ada je makanan atas meja. Jadi kita kena sentiasa bersyukur, dan nak bersyukur ni kena melalui amal lah. Baca Quran, bangun tahajud, solat sunat duha. Benda-benda tu yang kemudiannya akan bagi kat kita ketenangan hati. Kalau kita asyik compare, contohlah macam Anas handsome kan, contoh kan. Semua orang nak jadi handsome macam Anas kan. Susah lah kan. Sebab kecantikan sebab kecantikan ni yang kata subjektif. Jadi kita tak payah compare diri kita dengan orang lain, sebaliknya tengok apa yang kita dah ada dan cuba untuk syukuri dengan amal. Elak berungut lah. Bagus. Saya doakan Nisa akan menjadi seorang motivator yang boleh bagi banyak lagi manfaat kepada orang-orang ramai. Orang muda macam ni yang patut kita contohi dengan duk bantu. Jadi dengan ini saya mengajak semua sahabat-sahabat kita dengar pagi ni, baik follow IG Nisa dan TikTok dia. Fadilatul Nisa nanti cari. Main follow, kasih juta-juta. Bila juta-juta nanti orang panggil pelakon pula. Cik. Baik, jaga diri baik. Kirim salam pada sukarelawan lain, insya-Allah. Amin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.